الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, di tengah hari yang berbahagia ini bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan takwa dapat membahagiakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan ketahuilah kita bersama bahawa kejayaan seorang itu ialah orang yang bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Maka hendaklah kamu takwa pada Allah, maka Allah akan mengajar pada kamu akan ilmu-ilmu agama dan ilmu dunia pada kamu. Sidang Jumat dihormati sekalian, di mana kita dah dengar guru kita mengajar tadi, Ustaz Ahmad Khayar kita, tentang bahawa umat akhir zaman ini akan bertemu dengan perpecahan, perkelahian, ikhtilafan yang belum kita selesai satu masalah perselisihan perkelahian umat Islam, timbul pula perselisihan yang lain. Maka untuk nak dapat kejayaan dan kemuliaan yang sebenar bagi mereka yang berada di alam perpisahan, di alam perselisihan dan perpecahan ini, hendaklah mereka berpegang teguh kepada ajaran mereka, iaitu kitab suci Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh kepada apa dasar-dasar konsep yang telah diatur, diajarkan oleh para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, Umaraul Mukminin, yang mereka ini diberi jaminan dan kemuliaan dan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat dihormati sekalian, orang yang berjaya ialah orang yang paling kasih mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an. Orang yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, di mana kalau kita pergi buka dalam sejarah, pergi balik lipatan sejarah, kita dapat membuktikan bahawa sahabat Nabi inilah orang yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan mencerita, ada dari kalangan musuh-musuh Islam, mereka mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama ra'aitu ashaba Muhammadin yuhibbu Muhammadan. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang kasih kepada seorang melainkan sahabat Nabi yang mereka kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana sejarah mencerita, di antara lainnya Abu Bakar As-Siddiq, ini di antara sahabat yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana waktu berhijrah, semasa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq berada dalam Gua Sur, di mana dia dapat dalam lubang-lubang Gua Sur, terdiri daripada lubang binatang-binatang yang daripada ular, kala dan sebagainya. Abu Bakar As-Siddiq ambil kais selendang dia, kais lubang dia, pergi pekuk lubang-lubang, takut binatang bisa menggigit Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan didapati satu lubang lagi yang tidak cukup kain dia untuk nak tudung lubang, maka dia terpaksa ambil tumit pergi pekuk di lubang itu. Maka akhirnya binatang dalam lubang gigit, ketik Abu Bakar As-Siddiq. Dan di waktu yang sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lendaknya, penatnya, letihnya, maka terlelak di atas riba Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar walaupun dia sakit, maka perasaan sakit ni tak sewi terasa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia
dia membuai sakit dia dengan perasaan sabar, maka akhirnya air mata yang dia dok tangguh sakit terjatuh ke atas pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terleda daripada tidur. Maka Nabi tanya, maka dia ceritalah kan Nabi Natal yang berada dalam lubang yang dia pekuk dengan tumbik dia gigit kepada Abu Bakar. Maka Nabi baca dan Nabi ludah alih, maka dengan serta merta hilang apa bekas sengat di benda Natal itu. Ini satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak tahunya bahwasanya sahabat sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada umat-umat yang lain, lebih daripada orang-orang Islam yang lain dari kalangan para sahabat Nabi. Hal ini Nabi ada cerita, sekiranya gitimai Imam Abu Bakar dengan umat manusia sedunia ini, sudah tentu lebih berat Imam Abu Bakar Siddiq. Semasa berhijrah, Nabi kita hijrah, Abu Bakar depan, turut belakang. Apabila Nabi hijrah berjalan, Abu Bakar kadang-kadang berada di depan, kadang-kadang berada di belakang. Dia bimbang, khawatir, takut anak panah mari panah Nabi. Semasa dia duduk di belakang, mari panah di depan. Dia masuk depan. Jaga Nabi SAW. Sahabat Nabi kasih pada Nabi SAW. Sidang Jumat hormati sekalian. Dengan ini tidak heranlah yang Nabi SAW ada cerita mengikut apa ditanya oleh para sahabat. Siapakah dari kalangan isteri yang kamu kasih? Nabi kata Aisyah. Dan kalangan lelaki, Nabi kata Abuha, itu ayah pada Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Sidang Jumat hormati sekalian. Bilal bin Rabah, dari kalangan sahabat yang kasih pada Nabi SAW, walaupun dia daripada orang yang hitam, orang Habasyi, orang Ethiopia, orang yang hitam, tapi imannya kuat yang mendalam, dapat mempertahankan agama, dapat menjagakan Islam. Suatu kali dia memeluk agama Islam. Setelah dia memeluk agama Islam, ada dari kalangan sahabat Nabi Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ini juga dari kalangan sahabat yang Nabi kasih, dan dia kasih pada Nabi. Tetapi dia ada satu kesalahan. Dia kata kepada Bilal, ya benatas sauda, hei anak hitam, hei anak orang hitam. Maka Nabi menangis. Nabi takut. Nabi kata, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Zar, sesungguhnya telah ada dalam diri kamu ini jahiliyah. Kamu panggil saudaramu anak hitam, anak orang hitam. Kita tidak ada jahiliyah kebangsaan, puak, warna kulit, serkatan sepadang bangsa dan sebagainya. Agama Islam, agama yang ikat di atas asas takwa. Mulia mereka dengan mereka berpegang teguh kepada kitab suci mereka, yang tidak ada sepadan kulit, warna kulit, bangsa, kaum kerabat. Mereka orang yang takwa saja, mereka dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Zar kata dia wisalam Nabi, tak tahu Nabi jawab tak jawab. Kerana dia Nabi nak murih dan marah, kerana dia panggil benar-benar jahiliah. Hai anak hitam. Dan memang bila ni hitam sungguh rupa dia. Sehingga apabila Nabi kita pergi buka Mekah, maka ada dari kalangan orang musyrikin yang belum meluk agama Islam, Nabi suruh perintah, suruh Bilal gibar di atas Baitullah. Maka orang musyrikin dia kata, aku tak suka-suka gagak hitam mari duk menahun tah di atas Baitullah, atas Kaabah. Itu nak ayat ibarat kata hitamnya Bilal. Tapi dia orang yang beriman kuat. Dan Nabi SAW ada cerita, hadis diceritakan oleh Imam Abu Daud dan Imam Muslim, bahawa Nabi dengar tapak kaki, tapak kasut, inni asma'u khasfatan alaika fil jannah amami. Sesungguhnya aku dengar tapak kasut engkau ya Bilal di depanku dalam syurga. Walaupun kulit hitam, tapi orang yang iman mendalam dapat bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah satu kali Nabi kita kata kepada Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal. Mari kita berhak Bilal. Nabi pernah pergi bermanja dengan Bilal, getak kepala dia ataupun pergi sana pada Bilal, berhak untuk nak memuserakan di antara ukhuwah Islamiyah di kalangan para sahabat Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat dihormati sekalian. Setelah Nabi wafat, maka Abu Bakar jadi khalifah. Awal khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar Siddiq.
apabila Abu Bakar dia khalifah. Abu Bakar perintah supaya bila azan. Bila kata, maaf wahai khalifah, aku tak kuasa lagi nak azan, kerana aku kasih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku gentar, aku keluar air mata dan aku selak. Aku nak kata tak boleh. Kerana terlalu cinta, rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kasihnya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar mati, maka gantilah Umar ibn Khattab jadi khalifah. Maka Umar hantar tentera dia untuk nak pergi buka Rom, nak pergi buka Palestin, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, dipimpin oleh Abu Sufyan, dipimpin oleh beberapa para ulama dan ketua pria di zaman itu. Dalam peperangan di kali ini ada Bilal bin Rabah. Setelah kemenangan umat Islam membuka Palestin, maka pihak Kristian yang berada di Palestin, mereka tidak ingin serah kunci Baitul Maqdis Masjid Aqsa mereka pada Umar sendiri. Setelah Umar datang daripada Madinah menuju pada Palestin, maka Umar berkata kepada tentera Islam, nahnu qaumun a'izzuna Allah bil Islam, mahman ibtaghaina al-'izzah li ghairihi azizzana Allah. Kami satu kaum yang Allah memuliakan kami, memuliakan kita ini dengan sebab kita berpegang teguh pada Islam. Sekiranya kita mau kemuliaan selain daripada Islam, Allah Ta'ala menghinakan kita. Maka ada dari kalangan para sahabat berkata, ya Amirul Mukminin, fina Bilal, wahai Amirul Mukminin, bersama kami ini, bersama kita ini ada Bilal. Lalu Umar kata, ya Bilal, azin, wahai Bilal, hendakkah azan? Sampai 3 kali Umar merintah kepada Bilal supaya azan baik, maka Bilal tidak kuasa nak azan. Maka ada dari kalangan para sahabat berkata, ya Bilal, ati Amirul Mukminin, wahai Bilal, hendaklah engkau taat kepada Amirul Mukminin. Lalu Bilal pergi azan di Masjidil Aqsa. Daripada azan yang pertama, maka bila azan, maka semuanya para sahabat menangis apabila dengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kerana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rindunya, kasihnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut kebesaran Allah, sebut kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rindu dan kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa hari Bilal berada di Baitul Maqdis, maka Bilal mengikut apa diceritakan oleh Imam Muslim dan diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dia, Bilal bermimpi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Bilal. Hajartana ala tazurna. Bila bermimpi berjumpa dengan Nabi, dan Nabi berkata, hajartana ala tazurna, engkau telah hijrah pada kami, dengan kami, bila engkau nak kembali ziarah kami. Berarti bila berada di Madinah, hijrah pada negeri Syam kepada Baitul Maqdis, maka bila nak hijrah pada kami. Ini waktu akhir-akhir bila nak mati. Lalu itulah bila apabila dia mimpi berjumpa dengan Nabi, dia minta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab menuju kepada Madinah Al-Munawwarah, pergi ziarah kubur Nabi dan sapa di Masjid Nabawi belum daripada waktu fajar, belum azan subuh. Dan berkebetulan pula pada subuh hari itu muazzin rasmi kepada Masjid An-Nabawi akhir, tak ada orang mari azan. Maka bilalah orang yang mula azan waktu subuh hari itu. Maka semuanya para sahabat bangun dan menangis, sehingga mereka berkata, Abu Isa Rasulullah, adakah dibangkit Rasulullah semula? Ini terindunya para sahabat Nabi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia azan di Masjid Nabawi, apabila sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila digentar, maka terpaksa orang lain mari sambung azan bila di waktu itu. Sidang Jumaat hormati sekalian, ini nak menceritakan sahabat Nabi paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah paling cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak heranlah mereka hidup dengan senang, lenang, dan mereka bersatu di atas asas
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sidang Jumat hormati sekalian. Kalau kita kembali sejarah lagi, banyak di antara sejarah. Anas bin Malik di kalangan para sahabat yang memeluk agama Islam semasa waktu umurnya 10 tahun. Dan ibunya Sulaim meminta kepada Nabi supaya menjadikan Anas ini sebagai khodam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terima. Maka sentiasa Anas bin Malik bersama dengan Nabi. Dan dia cinta kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa beramal dengan amalan Nabi, dan dia banyak cerita hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi wafat umurnya 23 tahun, dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bercinta nak beramal dengan apa yang diamal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kasih pada Nabi, iaitu orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya daripada nas yang sahih, yang keluar daripada riwayat yang jelas, riwayat yang adil, yang sampai muttasil sanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan arti mendakwa kasih kepada Nabi sedangkan beramal dengan amalan bid'ah, amalan-amalan yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sufyan As-Tsauri dia kata sebenci-benci amalan ialah amalan bid'ah. Sidang Jumat hormati sekalian, amalan bid'ah, walaupun sebahagian mereka mengatakan walaupun bid'ah, ada juga hadis maudhu'. Hadis maudhu' ini hadis palsu. Kalau kita pergi ke bandar, pergi ke pasar raya, kita bawa duit palsu, adakah duit itu kita boleh pergi beli? Duit palsu, walaupun berupa duit, berbentuk duit, tapi duit ini palsu. Duit ditiru, duit ciru. Maka dah tentu duit ini tidak dapat dibeli, tidak dapat bermuamalah, bahkan ditangkap kerana mereka menipu. Demikian juga mereka yang mengadakan bid'ah ini, dan mereka membawakan daripada dalil-dalil daripada hadis maudhu'. Mereka ini bukan sekadar kesalahan bid'ah, bahkan mereka rapah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah saja yang boleh waktu bet tasyri', waktu bet taknin hak Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang kata benda lain daripada benda Allah dan Rasul lebih baik, maka mereka apa hak uluhiyah, adapun hak hakimiyah Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat dihormati sekalian, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di kalangan sahabat yang sangat kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di waktu Nabi hijrah, dia sanggup tidur di atas katil Nabi walaupun dia terpaksa dibunuh. Tapi di atas asas kasih kepada Nabi daripada peribadi nabinya dan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dikanak mereka yang kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu peperangan Uhud, Ali jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh lubang. Maka Ali dan berapa orang sahabat sanggup pergi heret. Sebenarnya kalau Ali nak lari pun boleh dah, lepas diri dia. Tapi Ali kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanggup heret akik naik Nabi lubang. Kalaulah dengan sebab sahabat tidak akik Nabi, kemungkinan dengan izin Allah Nabi kita mati dibunuh. Tapi sahabat Nabi kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat hormati sekalian, kalau kembali pada sejarah peperangan perjuangan Islam, Rabi'i, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melatih Rabi'i supaya berjumpa dengan ketua Islam, maka ketua Islam ni dia tahu kata orang Islam dia masuk, dia tak setuju. Dia tak setuju mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rokok mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak orang Islam ni rokok? Maka dia buat tempat pintu dia. Pintu nak pergi jumpa dengan Islam tu, dia buat pintu perendah. Jadi setiap orang nak masuk dia kena rokok, kena tunduk. Tapi oleh kerana pintarnya seorang sahabat Nabi Rabi'i, dia masuk hala belakang, kostai belakang, bak dia tunggu punggung pada raja. Ini satu pintar raja, perintah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tahu dia pergi berjumpa di kali ini kemungkinan dia dibunuh, tetapi dia membawa dasar agama, membawa dasar Islam,
dasar cinta pada Allah dan Rasulnya, dia sanggup pergi bawa taat kepada pemimpin mereka, Sa'id bin Abi Waqqas, ketua perang di zaman itu. Apabila berjumpa dengan kerajaan Rom, dia sedang berkata, apakah yang kamu mau? Karena Rabi'i ini kalangan orang miskin, dan dia berpakaian orang kampung baladi. Serba dia ikat dengan tali ekar, serba dia sebagainya, kerana orang miskin. Tapi iman dia kuat, dan tua dia yang kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia sedang berkata, adakah kamu mau pada gandung makanan dan sebagainya? Tak. Kami tidak. Bahkan kami nak mari cerita kepada kamu bahawa hendaklah kamu beribadat kepada Allah, Tuhan yang mencipta semesta alam ini. Ini satu pemimpin Islam, orang Islam yang kasih pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat hormati sekalian. Banyak dari kalangan para sahabat, mereka kasih kepada Allah, mereka kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa agar Nabi dan Allah kasih pada mereka, dan mereka sentiasa hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa menghidupkan sunnahku, maka mereka ini kasih padaku, dan siapa-siapa yang kasih padaku bersama dengan aku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Sidang Jumat hormati sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semasa Bilal memeluk agama Islam, diketahui oleh pemimpin dan tua dia, termasuk Abu Jahal sendiri, mari duk pukul Bilal, duk katok Bilal, duk palu Bilal, dan mereka memaksa supaya Bilal kembali pada agama asal mereka, agama kufur mereka. Tapi Bilal dengan penuh keimanan, Ahad, Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Satu. Ini seorang iman yang mendalam, yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka ini menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mempertahankan segala ujian dan cubaan. Ahad, Allah yang Maha Satu. Kejahatan Abu Jahal laknatullah suruh Bilal kelik pada agama asal. Tapi kejahatan Abu Jahal tak sama dengan kejahatan Bashar, pemimpin Syria di hari ini. Bashar Asad lebih jahat daripada Abu Jahal laknatullah. Abu Jahal suruh Bilal kembali pada agama asal, agama kufur dia. Tapi Bashar Asad memerintah supaya tenteranya memaksa orang Islam kata la ilaha illal bashar. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Bashar. Lebih jahat daripada Abu Jahal. Abu Jahal selit pada agama asal. Dia sendiri tidak mengaku dia Tuhan. Tapi ini dia ambil hak uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illal bashar. Satu ucapan yang membuat dia kufur dan murtad. Maka ini pesaka daripada ayahnya Hafizul Asad. Semasa dia pergi senyap umat Islam di Hamad, yang dipimpin oleh Sa'id Hawa yang memeluk agama Islam, umat-umat Islam ahli sunnah yang bersama dengan Sa'id Hawa di satu wilayah di Hamad dulu, di mana setelah dia guna tenaga racun, terguna senjata api, berdebar dan kata kebal bagi bunuh umat Islam. Setelah umat Islam mati, di mana Hafizul Asad berkata, yaskutullah wa yahyal asad. Dah jatuh, dah hancur Allah Ta'ala, yang hidup sekarang hanya Hafizul Asad. Sidang Jumat hormati sekalian, ini satu kejahatan yang berlaku di Timur Tengah di hari ini, di timur di Syria. Kita mesti berdoa agar Allah Subhanahu wa taala bantu umat Islam di sana. Banyak lagi kalau kita pergi buka, pergi balik berita-berita, pergi buka lah internet, buka lah YouTube, didapati umat Islam banyak dizalim, diinyanyai
oleh tentera Nusairiyah, Syiah Alawi An-Nusairiyah, di mana Syiah Nusairi ini Imam Al-Khumaini sendiri, ketua Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, ketika ditanya tentang Syiah Nusairi, ia kata ra'yi hum kufrun wa murtadun. Pendapat aku, Syiah Nusairi ini mereka murtad dan kufur. Karena mereka mengatakan Ali sebagai Allah Subhanahu wa taala, tapi persen ku Tuhan ni tak sama Tuhan wak langit bumi lah. Tapi mereka anggapkan Ali sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ini asas mereka. Dalam mereka yang membukti mereka dah kufur dan murtad. Tetapi setelah Al-Khumaini mati, maka setelah daripada Syria buat beri peluang kepada orang Iraq untuk nak mentasi, untuk nak mensyiahkan orang Syria, maka ada dari kalangan ulama-ulama Syiah Imamiyah di Iraq, mereka bertua kata Syiah Nusairi satu firqah daripada Syiah yang lain. Peringin sikit. Sidang Jumaat hormat Islam. Maka jelas bahawa Syiah baik pun mana-mana mazhab dalam dia ini, mereka inilah merupakan jalan masuk kepada musuh Islam untuk nak menjatuhkan kerajaan Islam, khilafah Islam dan umat Islam di zaman dulu dan di zaman sekarang. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wal 'afa wa tuqa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka hubbak وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في سوريا وفي فلسطين وفي الأقصى وفي القدس وفي اليمن. اللهم اصلح أحوال المسلمين في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي مصر يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة يا عباد الله.